Kalian bersama kami pagi ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami, Dr. Khairul Hafiz Al-Khair yang merupakan pengasas MedSuite My. Doktor, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pagi ini, dan pandangan doktor tentang PKP penuh yang dilakukan pada hari ini. Sebagaimana doktor lihat ini dapat sedikit sebanyak membantu untuk mengembalikan kawalan keadaan yang lebih baik, doktor. Jadi terima kasih kepada RTM kerana sudi untuk menjemput saya. Jadi pendapat saya berkenaan dengan PKP kali ini, saya melihat bahawa ianya kurang loose, lebih loose daripada PKP 1.0 kerana banyak juga sektor ekonomi yang masih dibuka. Saya juga telah mendapat maklumat di jalan masih lagi ada kesesakan lalu lintas. Walaupun saya berharaplah agar isu ini dapat dinilai semula oleh pihak kementerian supaya kita boleh mencapai sebagaimana PKP 1.0 kita dahulu, insyaAllah. Doktor, kalau kita bercakap tentang isu vaksin pula, seakan ada dua situasi di sini. Satu, mereka yang tidak sabar dan kita nampak kesugan untuk mendapatkan vaksin, dan ada masih lagi segolongan yang bukan saja tidak mahu, malah cuba menakut-nakutkan golongan yang ingin mendapatkan vaksin. Pandangan doktor dalam situasi ini bagaimana? Jadi kalau kita melihat bahawa informasi di dalam media sosial ini, banyak kita tengok informasi-informasi yang tular. Jadi apa yang kita harapkan bahawa apabila seseorang itu melihat satu isu ataupun satu informasi dalam media sosial, kita berharap mereka bolehlah menilai dahulu informasi yang mereka dapat. Lepas itu, kalaulah informasi itu dapat sumber yang meragukan ataupun tidak sahih, mereka cuba untuk mencari kebenaran, cari dulu sumber-sumber yang lain untuk mereka counter check dengan apa yang mereka telah dapatkan. Dan kedua adalah kita berharap bahawa dengan orang yang takut-takutkan ini, kita mahu kita individu-individu boleh cuba berkongsi pengalaman-pengalaman mereka. Mungkin mereka sudah mendapatkan vaksin, mereka kongsi pengalaman mereka atau pengalaman keluarga-keluarga mereka yang telah mendapatkan vaksin. Jadi ini dalam media sosial, jadi ini boleh membantu untuk meningkatkan kepercayaan dan motivasi orang lain juga untuk mendapatkan vaksin. Dan kalau ada juga yang menakutkan ini, saya berharaplah daripada kementerian seperti mana yang telah dikatakan tahun lepas bahawa pada mereka yang menyebarkan berita-berita palsu ni, memang dah well known dah akaun-akaun macam ni. Mereka, pihak autoriti pun dah kata bahawa mereka ada Akta 505 kerana kesesaan, Akta 233 kerana Kementerian Komunikasi 1998. Ini adalah akta yang boleh digunakan. Saya harap pihak autoriti bolehlah membantu untuk mengekang berita-berita palsu ini. Itu yang saya harapkan. Doktor, kalau dilihat juga perkembangan baru-baru ini, ramai yang tidak tampil di beberapa kawasan, alasannya masih lagi kita cuba ketahui dari segi logistik ataupun ketidakmahuan mereka mendapatkan. Bagaimana pula dengan dilihat usaha kerajaan untuk membuatkan unit mobilisasi supaya sekiranya mereka enggan untuk keluar dari kawasan, pihak yang membuat vaksin, yang memberikan vaksin ini pergi ke kawasan mereka untuk memberikan, bukan saja memberi vaksin tetapi memberikan penjelasan yang lebih baik kepada mereka supaya mereka tahu apa proses sepenuhnya. Baik, ini satu soalan yang sangat baik kerana inilah yang kita harapkan daripada kementerian. This is all government effort. Jadi bukanlah Kementerian Kesihatan dan juga mesti sahaja dalam kita untuk menangani pandemik ini. Apa yang kita harapkan adalah semua kementerian-kementerian juga chip in, show the leadership role supaya mereka juga boleh membantu Kementerian Kesihatan di dalam kita memotivasikan dan juga membantu mereka-mereka yang nak mendapatkan vaksin. Sebagai contoh, kalau Kementerian KPKT sebagai contoh, mereka ada JKKK dan Jabatan Kuasa Kampung ini boleh membantu untuk melihat, boleh membantu untuk pergi berjumpa dengan ahli-ahlinya dan mereka cuba untuk mendaftarkan mereka ni orang kampung ini supaya mereka dah didaftarkan. Lepas itu mereka melihat juga dari segi dia punya transportation. Kalau transportation mereka ada masalah, mungkin mereka boleh memberikan sedikit bantuan supaya boleh membawa mereka yang telah mendapat date untuk vaksin ini untuk divaksinkan. Saya juga melihat ada juga peranan-peranan daripada kita kata parti-parti politik, jadi jentera-jentera mereka yang boleh membantu sebenarnya. Jadi ini adalah kerjasama daripada semua pihak untuk bersama-sama kita meningkatkan lagi kita punya kadar pengambilan vaksin dalam negara. Apabila semua orang dapat membantu, jadi kita boleh meringankan beban daripada KKM dan juga MOSTI, dan kita berharaplah agar kementerian bolehlah bersama-sama dengan kita untuk kita membantu meningkatkan vaksin ini. Doktor, satu lagi yang dapat diperhatikan
dalam situasi untuk menerima vaksin atau tidak. Ada pihak yang ingin mendapatkan vaksin tapi mau pilih, saya tak nak Sinovac, saya nak Pfizer, saya tak nak Pfizer, saya nak AstraZeneca. Dan dapat dilihat pada awal ketika mula laman web dibuka untuk AstraZeneca dulu, tidaklah sesesak seperti mana yang kita lihat beberapa hari lepas. Jadi mentaliti untuk memilih vaksin ini masih lagi berlaku. Pandangan doktor pula bagaimana? Sangat-sangat baik soalan yang diberikan. Jadi saya melihat bahawa ada pula kita banding-bandingkan di antara satu vaksin dengan vaksin yang lain. Mereka mengatakan bahawa Pfizer adalah premium brand, kalau yang lain itu adalah secondary brand. Itu adalah perkara yang tidak benar. Sebenarnya harga itu disebabkan oleh bagaimana cara pemprosesan vaksin itu dilakukan. Kerana Pfizer menggunakan proses yang lebih terkini, teknologi yang lebih terkini, dan juga cara storing yang sangat susah berbanding yang lain. Jadi kos penghantaran, kos untuk storing itu yang menyebabkan sebenarnya harga ini agak sedikit mahal. Tapi dari segi keberkesanan, effectiveness untuk semua vaksin-vaksin ini adalah sama dari segi kajian klinikal fasa 3. Kita telah melihat bahawa untuk kajian-kajian effectiveness untuk kadar kemasukan masuk ke hospital dan juga kadar kematian, ketiga-tiga vaksin yang kita ada sekarang telah menunjukkan keberkesanan penurunan kadar hampir 100%. Jadi disebabkan itulah kita mahu, kalau orang tanya mana yang terbaik, vaksin terbaik untuk mereka adalah vaksin yang mereka dapat pada masa ini. Apa saja yang mereka dapat, ambil, tidak ada masalah. Jadi bagus juga. Jadi satu perkara yang bagi saya pertanda positif, mula-mula mereka ada satu keraguan berkenaan dengan vaksin AstraZeneca disebabkan oleh isu-isu dikatakan bahawa ada blood clotting faktor yang menyebabkan kematian. Tapi apabila banyak orang mahu mengambil vaksin AstraZeneca ini, menyebabkan semakin ramai termotivasi dan juga yakin dengan vaksin tersebut dan mereka juga mahu untuk diambil. Dan satu tindakan yang baik daripada kerajaan untuk memasukkan semula AstraZeneca ke dalam PIK. Dan sebagai rangkuman, doktor, apa yang boleh doktor sebut juga kongsikan kepada warga masyarakat bagi mereka yang belum mendapat vaksin dan terutamanya mereka yang ada golongan ahli keluarga yang high risk, ada comorbidity, bagaimana untuk dipercepatkan lagi sebab sasaran kerajaan daripada 80,000 ke 150,000 dos sehari, tapi ini juga memerlukan kesediaan daripada masyarakat juga untuk mendaftar. Apa yang boleh doktor juga mewakili pihak Medtweet supaya masyarakat lebih bermotivasi untuk menjadi sebahagian daripada PICK ini? Baik, saya melihat bahawa misinformation infodemics ini adalah satu isu yang sangat real. Jadi saya melihat tak banyak, kalau di media sosial ini satu isu, media massa satu isu, tapi yang paling kita kata paling kuat pengaruhnya adalah WhatsApp group ni. Jadi kita tengok WhatsApp group inilah satu tempat yang kita perlu atasi. Jadi apa yang saya harapkan apabila ada rakan-rakan ataupun keluarga terdekat mereka yang keluarga besar ini memberikan satu informasi yang kita fikir informasi yang tidak tepat, apa yang kita buat, kita cuba memberikan informasi yang sahih kepada rakan ataupun orang di dalam WhatsApp tersebut supaya mereka boleh menimbang kara informasi yang mereka dapatkan. Itu satu. Kedua adalah memang mahu tidak mahu ianya adalah personalized. Jadi kalaulah kita berharap keluarga terdekat, anak-anak ataupun rakan-rakan jika melihat ayah mereka, mak mereka yang on the fence ini, apa yang kita harapkan untuk mereka pergi engage dan tanya why. Itu sangat penting. Tanya dulu kenapa mereka tidak mahu, kenapa mereka enggan. Kita kena address kebimbangan mereka. Jadi apabila kita dah tahu kebimbangan mereka, mungkin bukan sebab fakta pun, sebab takut jarum, kita tak tahu. Jadi kalau disebabkan oleh fakta, maka kita berikan fakta-fakta yang menyebabkan kebimbangan. Jadi kadang-kadang kita bagi semua fakta, kita tidak sebenarnya address the issue. Bila kita start address the issue, kita start bagi fakta, mereka akan boleh menerima. Dan storytelling for me is the best method so far. Jadi kita cuba untuk cerita. Contoh kita kata, tengok kawan ayah tu dah ambil, tengok kawan mak tu dah ambil, semua okey, tak ada masalah pun. This kind of peer pressure storytelling sebenarnya sangat-sangat membantu untuk mereka meningkatkan lagi kepercayaan. Sebab kalau kita bagi fakta kepada orang-orang yang lebih tua ini, sebenarnya mereka tidak berapa nak terima sangat sebab mereka pun tak faham tentang fakta sains. Jadi berceritalah dengan mereka, engage lah dengan mereka, address the issue. InsyaAllah ianya dapat membantu mereka on the fence untuk mula menerima vaksin tersebut. InsyaAllah. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dr. Khairul Hafiz Al-Khair merupakan pengasas untuk Medtweet My dan selepas ini kita